Kajian kes topik ketiga, iaitu aktiviti fizikal semasa kehamilan. Kajian kes pertama bagi topik ketiga. Seorang ibu hamil, Puan J, berumur 28 tahun, primigravida, mempunyai masalah berat badan dengan BMI sebelum kehamilan adalah 28.3 kilogram per meter square dan kurang aktif. Puan J ingin mula bersenam semasa kehamilan untuk mengurangkan berat badannya. Soalan pertama bagi perbincangan kajian kes pertama untuk topik aktiviti fizikal semasa kehamilan. A. Apakah pandangan anda tentang kesesuaian matlamat senaman yang dinyatakan oleh Puan J? B. Kenapa? Anda diminta untuk pause video ini untuk berikan jawapan anda. Jawapan bagi 1A adalah senaman semasa kehamilan amat digalakkan. Namun, matlamat senaman yang dinyatakan oleh Puan J perlu diperbetulkan. Dan B adalah pengurangan berat badan semasa kehamilan tidak disarankan kerana ianya boleh menjejaskan pertumbuhan dan perkembangan bayi dalam kandungan. Soalan kedua, apakah matlamat senaman yang sesuai untuk Puan J? Anda diminta untuk pause video ini untuk berikan jawapan anda. Okey, matlamat senaman semasa kehamilan sepatutnya menuju kepada yang pertama, mengelakkan peningkatan berat badan yang berlebihan. Yang kedua, meningkatkan kecergasan dan kekuatan otot ibu hamil. Dan yang terakhir adalah mengurangkan risiko penyakit diabetes semasa kehamilan. Soalan ketiga, bagaimanakah untuk memastikan Puan J bersedia untuk senaman semasa kehamilan? Anda diminta untuk pause video ini untuk berikan jawapan anda. Jawapannya adalah Puan J boleh melengkapi soal selidik, iaitu Get Active Questionnaire for Pregnancy, yang merupakan satu saringan tentang kesediaan bersenam semasa kehamilan dengan menjawab soalan-soalan yang berkait dengan keadaan kehamilan,
penyakit dan isu-isu yang perlu dibincangkan dengan pegawai perubatan sebelum mula bersenam. Soalan yang terakhir bagi perbincangan kajian kes pertama adalah nyatakan jenis senaman yang sesuai dan manfaat senaman tersebut kepada Puan J semasa kehamilan. Anda diminta untuk pause video ini untuk berikan jawapan anda. Okey, so Puan J boleh melakukan senaman jenis kardio, kekuatan atau rintangan dan fleksibiliti atau renggangan. Okey, yang pertama, manfaat senaman jenis kardio adalah untuk melancarkan peredaran darah ke seluruh badan yang akan membawa oksigen, nutrien makanan, sel pertahanan ataupun immuniti dan sebagainya. Senaman jenis kardio juga dapat mengawal paras gula darah dan mengelakkan penyakit diabetes semasa kehamilan. Yang kedua, senaman jenis kekuatan ataupun rintangan akan membantu Puan J untuk kekal kuat dan aktif bila badan semakin berat mengikut trimester kehamilan. Senaman Kegels semasa kehamilan digalakkan untuk menguatkan lantai pelvik. Dan yang terakhir adalah untuk senaman fleksibiliti dan regangan. Boleh mengurangkan ketegangan dan kesakitan otot yang berlaku dari perubahan postur badan akibat bahagian perut yang semakin membesar. Contohnya, sakit belakang, kekejangan otot dan sebagainya. Seterusnya adalah kajian kes kedua bagi aktiviti fizikal semasa kehamilan. Kajian kes kedua adalah berbunyi seperti Puan Z berumur 40 tahun dan dalam kehamilan yang keempat. Beliau adalah pelari maraton dan menyertai sekurang-kurangnya 2 larian maraton setiap tahun sejak berkahwin. Puan Z ingin teruskan senaman semasa kehamilan. Beliau pernah mengalami keguguran anak pada awal trimester pertama untuk kehamilan yang keduanya pada umur 34 tahun. Namun, tiada halangan daripada pegawai perubatan untuk beliau melakukan senaman pada kehamilan ketiga dan anak telah dilahirkan tanpa sebarang masalah kesihatan. Soalan pertama bagi perbincangan kajian kes kedua. Berikan pendapat anda sama ada Puan Z patut meneruskan senaman ketika kehamilan keempat ini dan kenapa? Anda diminta untuk pause video ini untuk berikan jawapan anda.
Jawapannya adalah Puan Z patut meneruskan senaman. Walaupun telah mengalami keguguran anak pada kehamilan kedua, Puan Z tidak mempunyai masalah untuk hamil dan melahirkan seorang anak selepas itu. Selain itu, Puan Z juga telah mengekalkan senaman untuk kesemua kehamilan yang dialami. Jika terdapat sebarang kerisauan, Puan Z boleh berbincang dengan anggota kesihatan untuk maklumat lanjut. Soalan kedua, apakah tanda-tanda untuk hentikan senaman yang perlu diketahui oleh Puan Z? Anda diminta untuk pause video ini untuk berikan jawapan anda. Jawapannya adalah Puan Z perlu hentikan senaman bila mengalami sebarang keadaan yang disenaraikan seperti berikut, iaitu pendarahan faraj, kesakitan bahagian abdomen, kontraksi yang berkala dan sakit, cecair amniotik terbocor, sesak nafas sebelum mula bersenam, pening, sakit kepala, sakit dada, kelemahan otot yang menjejaskan keseimbangan badan, dan sakit atau bengkak bahagian betis. Seterusnya adalah soalan ketiga. Puan Z juga merancang untuk kembali bersenam selepas kelahiran anaknya. Beliau telah mengikuti tradisi berpantang selepas kelahiran anak-anak sebelum ini yang mencegah ibu daripada bersenam semasa waktu berpantang. Berikan panduan dan nasihat kepada Puan Z untuk senaman selepas bersalin. Anda diminta untuk pause video ini untuk membuat jawapan anda. Jawapannya adalah amalan berpantang selepas bersalin akan bergantung kepada keselesaan ibu selepas melahirkan anak. Senaman boleh diteruskan selepas melahirkan anak dan nasihat serta panduan adalah seperti yang berikut. Pertama, jenis kelahiran. Jika kelahiran biasa dan tiada komplikasi, melakukan senaman selepas bersalin tidak menjadi isu. Jika terdapat komplikasi kelahiran, pembedahan caesarean dan jenis kelahiran yang luar dari biasa perlu rujuk kepada pakar perubatan. Yang kedua, jenis senaman. Senaman selepas bersalin perlu sesuai dengan keadaan badan ibu dan mengikut keselesaan ibu. Senaman boleh bermula pada intensiti rendah atau ringan supaya tubuh ibu juga mempunyai masa untuk sembuh dan baik pulih selepas bersalin. Contohnya, senaman seperti berjalan santai,
regangan, senaman kekuatan ringan boleh dilakukan dengan selamat dan selesa. Hadkan senaman seperti melompat tali, berlari dan sebagainya sehingga badan berasa lebih kuat dan telah sembuh daripada sebarang luka atau jahitan yang berkait dengan kelahiran, iaitu dalam tempoh 4 minggu atau lebih. Yang ketiga adalah penyusuan bayi. Ibu digalakkan menyusukan bayi sekurang-kurangnya selama 6 bulan pertama kehidupan bayi tanpa memberi sebarang susu formula atau makanan dan minuman tambahan. Ibu juga digalakkan menyambung menyusu sampai 2 tahun. Penyusuan bayi juga membantu badan ibu pulih semula dengan lebih cepat seperti kontraksi uterus akibat daripada pergerakan penyusuan oleh bayi pada payudara. Jika ingin bersenam, Puan Z boleh merancang untuk bersenam selepas menyusukan bayinya untuk mengelakkan payudara berasa berat semasa pergerakan senaman. Yang keempat ataupun yang terakhir adalah minum air dan makan dengan mencukupi untuk menampung kehilangan air dan penggunaan tenaga ketika bersenam. Itu saja untuk kajian kes topik ketiga, aktiviti fizikal semasa kehamilan. Sekian, terima kasih.